sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Gigi Ahmad, dan kami akan bawakan tumpuan di astroawani.com, apa yang kami akan bawakan dalam liputan kami sepanjang hari di Astro Awani 501. Dan kami akan lihat kepada pergolakan politik di Perak, dan kita juga akan bincangkan tentang COVID-19 dalam negara dan juga beberapa berita tempatan yang lain. Tetapi pastinya tumpuan semalam kita lihat perhatian dicuri di Perak apabila sidang Dewan Undangan Negeri mungkin secara lebih mengejutkan juga bagi kebanyakan orang apabila keputusan untuk menolak kepimpinan Menteri Besar Perak Datuk Seri Faizal Azumu berlaku sangat pantas. Keputusan tersebut, proses pengundian mungkin tidak dijangka berlaku dalam masa satu hari sahaja, kurang 2 jam. Malah keputusan tersebut diambil dengan 10 sahaja yang menunjukkan sokongan terhadap Menteri Besar Perak Datuk Seri Faizal Azumu dan 48 yang menolak dan juga 1 undi berkecuali. Kita tahu terdapat 59 kerusi DUN di Perak, dan ini laporannya di astroawani.com yang kami bawakan semalam, dan juga laporan menyeluruh, liputan secara menyeluruh sepanjang hari semalam apabila Menteri Besar gagal memperoleh sokongan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri dalam usul keyakinan majoriti ahli Dewan terhadap Menteri Besar. Dan kita lihat usul dibawa oleh Adun Pekalan Baru daripada Barisan Nasional Datuk Abdul Manap Hashim, yang secara seluruh prosesnya kita lihat sidang dibuka terus mengusulkan undi tersebut. Kita tahu juga pada hari pertama sidang DUN selalunya akan membawa dulu usul bajet negeri, tetapi usul undi percaya yang didahulukan, dan selepas itu kita terus menyaksikan pengundian berlangsung, dan apabila undian tersebut telah pun dikumpul dan dikira, mendapati beliau gagal memperoleh majoriti sokongan, dan kami banyak mendapatkan reaksi daripada pelbagai pihak, Gigi. Ya, dan untuk pengetahuan anda juga, untuk sesuatu usul itu dibawa ke hadapan, ia perlu mendapat sekurang-kurangnya sokongan daripada 30 adun, dan Perak yang seperti Nadia katakan mempunyai 59 adun, terdiri daripada Barisan Nasional sahaja 25, Bersatu 5, PAS 3, DAP 16, PKR 3, Amanah 5, Gerakan 1 dan Bebas 1. Dan sehubungan dengan keputusan itu, Ahmad Faizal Azumu dijangka akan telah tiba di istana semalam juga untuk menghadap Sultan Perak, dan katanya telah dilihat memasuki Istana Kinta sekitar pukul 5.15 petang semalam, dan beliau yang menaiki kenderaan rasmi dilihat sempat melambai ke arah media sebelum memasuki pintu masuk istana tersebut. Dan dalam masa yang sama, beliau juga dilihat bersama pegawai khas kanannya Muhammad Hafiz Mubin Muhammad Saleh, dan media difahamkan beliau dititah untuk menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah selepas gagal memperoleh sokongan majoriti terhadap kepimpinannya. Dan sebelum itu, Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Perak Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid dilihat meninggalkan Istana Kinta jam 5.10 petang selepas berada di dalam istana sekitar 30 minit. Dan turut dipanggil menghadap adalah Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Datuk Ahmad Suhaidi Abdul Rahim dan Penasihat Undang-Undang Negeri Perak Azmir Shah Zainal Abidin yang memasuki istana jam 3.30 petang. Dan kalau kita lihat, inilah perlembagaan dan undang-undang tubuh di negeri Perak itu, bagaimana perkara ini terjadi apabila usul percaya itu dibawa dan satu keputusan telah diputuskan, dan keputusan itu perlu dibawa menghadap Sultan serta-merta. Dan dalam masa yang sama kita lihat ini antara jangkaan yang kita jangkakan pada hari ini apa yang bakal terjadi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menerima menghadap 3 pengerusi parti yang mewakili Pakatan Harapan hari ini susulan kemelut politik di Perak. Dan menurut sumber kepada Astro Awani ada mengatakan bahawa mereka yang diperkenan ialah pengurusi DAP Perak Ngako Ming, pengurusi PKR Perak Fahash Wafa Salvador Rizal Mubarak, dan pengurusi Amanah Perak Asmuni Awi. Dan kesemua mereka dijadual menghadap Sultan Nazrin di Istana Kinta di sini pukul 11 pagi hari ini. Ya, dan selain itu, apa yang kita juga tahu ketika ini, apa yang menjadi persoalan semalam adalah apa yang berlaku kepada Kerajaan Perikatan Nasional di Perak, apa yang berlaku kepada kepimpinan Faizal Azumu. Tapi apa yang kita tahu, buat masa ini Faizal masih lagi kekal menjadi Menteri Besar bagi Kerajaan Negeri Perak sementara ataupun sebagai caretaker government. Yang menjadi persoalan lagi ketika ini adalah bentuk gabungan yang bakal dibentuk bagi Kerajaan Negeri Perak yang baharu. PAS menerusi Setiausaha Agungnya Datuk Tauhidin Hassan berkata partinya tidak
akan menyertai usaha pembentukan kerajaan Perak yang baru. Dan ini kita perlu lihat juga pada muka depan akhbar tempatan, pastinya ini juga yang menjadi fokus pagi ini. Kita lihat misalnya pada muka depan berita harian menceritakan tentang politik Perak yang bergolak lagi dan juga menyenaraikan beberapa rangkuman yang berlaku. MB Perak gagal dapat sokongan majoriti, Sultan Perak dititahkan Ahmad Faizal jalankan tanggungjawab kerajaan negeri sementara, Bersatu pula zahirkan kekesalan dengan apa yang berlaku, PAS buat ketetapan tidak sertai usaha kerajaan negeri baharu, UMNO pula melihat undi percaya itu hanya membabitkan jawatan Menteri Besar tanpa mengubah status kerajaan negeri. Dan dua nama yang disebut-sebut akan dicalonkan UMNO bagi menggantikan Ahmad Faizal iaitu Adun Rungkup Datuk Syarul Zamaniaya dan Adun Kota Tampan Datuk Saarani Muhammad. Ini perkembangan yang akan kami bawakan dan kembangkan sepanjang hari ini di Astro Awani juga. Pada muka depan News Straits Times pula kita nak lihat Perak in the balance. Juga merangkumkan beberapa perkara yang anda perlu tahu. Bersatu to go with PAS and PN members in making decision. UMNO says PN remains in power. Hanya jawatan MB saja yang ditukar tetapi kerajaan masih kekal status quo. Dan PAS juga menyatakan tidak akan sertai kerajaan baharu ini. Itu antara perkara yang kita jangkakan berlaku dalam masa terdekat. Kita tahu ini hujung minggu tetapi itu tidak menjadi alasan untuk ahli politik teruskan dengan percaturan mereka. Seperti yang Gigi katakan tadi, apa yang kita jangkakan hari ini, pemimpin PH mungkin dijangka akan menghadap Sultan Perak. Kita tak tahu lagi apa perinciannya, apa tujuan mereka. Pastinya akan ada mengemukakan calon mereka ataupun cadangan mereka bagi mengemukakan kerajaan baharu kerana telah hilang majoritinya di situ. Tapi kita juga dalam masa yang sama dapatkan reaksi sendiri daripada Faizal ataupun lebih senang dikenali sebagai Peja. Katanya keputusan majoriti Adun Perak menolak Menteri Besar dalam usul undi tidak percaya membuktikan bahawa menggugurkan pemimpin nombor 1 di negeri itu lebih penting berbanding belanjawan 2021. Ini persoalan yang saya timbulkan tadi apabila hari pertama persidangan selalunya akan membentangkan bajet negeri dahulu, tetapi kita lihat usul undi percaya yang menjadi keutamaan semalam. Jadi ini laporannya di astroawani.com. Kata Menteri Besar Perak sementara juga katanya beliau kesal apabila perkara utama iaitu pembentangan belanjawan diketepikan sekaligus mengutamakan usul undi percaya ataupun tidak percaya terhadapnya. Apa yang berlaku semalam, katanya majoriti Adun tidak lagi menyokong. Di awal pagi terdapat dua usul daripada Adun Pasir Pinji dan Temenggur untuk mengangkat perintah tetap sidang Dewan untuk membenarkan Speaker Dun membincangkan usul undi percaya. Itu yang berlaku apabila mereka ingin mendahulukan usul undi percaya itu dahulu. Dan dalam masa yang sama juga, kata beliau nasihatkan ahli politik supaya beringat kerana kepentingan rakyat sentiasa perlu diutamakan. Katanya semua pihak harus bersabar susulan kemelut yang berlaku. Kita tahu ini pastinya akan mendatangkan ketidaktentuan terutamanya dalam meluluskan bajet negeri ketika ini. Ya, dan reaksi itu sebenarnya sangat eksklusif kita dapatkan Peja sebaik saja keputusan dibuat dan sebelum beliau masuk ke Istana Kinta itu sendiri, dan kita nak dengarkan sedikit petikan apa yang dikatakan oleh Peja sekarang. Alhamdulillah saya telah pun berkesempatan untuk menghadap Duli Yang Mulia Paduka Seri Sultan Perak, dan dalam waktu saya menghadap tadi saya telah pun menyembah maklum tentang apa yang berlaku di sidang Dewan Undangan Negeri Perak pada pagi tadi. Saya telah menyembah maklum tentang keadaan di mana kita kehilangan majoriti dan tentunya Tuanku Sultan perlu membuat beberapa pertemuan dan sehingga Tuanku membuat satu keputusan untuk memilih seorang daripada kalangan ahli dewan yang mempunyai majoriti yang secukupnya untuk menubuhkan kerajaan. Sementara itu saya akan menjadi caretaker government. Semua kena faham dulu yang berlaku pada pagi ini, majoriti ahli dewan telah tidak lagi menyokong saya sebagai Menteri Besar. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, di awal pagi terdapat dua usul daripada Adun Pasir Pinji dan juga Adun Temenggur untuk mengangkat
perintah tetap sidang Dewan untuk membenarkan Speaker membincangkan usul undi percaya terlebih dahulu. Jadi itulah perkara yang telah berlaku pada pagi ini dan kita dapati beliau yang mengusulkan undi percaya itu juga sebenarnya tidak percaya. Jadi perkara ini juga adalah untuk mengabui mata rakyat. Tetapi ialah we understand that dan bukan saya yang meletakkan usul itu di atas, tetapi kehendak Dewan. Dua orang adun, seorang daripada DAP dan seorang daripada UMNO yang membentangkan satu usul untuk menaikkan usul persendirian ini sebagai perkara yang melibatkan kepentingan awam. Jadi mereka memikirkan bahawa usul untuk mengeluarkan Menteri Besar itu adalah lebih penting daripada membentangkan belanjawan untuk rakyat. Jadi rupa-rupanya kadang-kadang dalam politik ini buang Menteri Besar itu lebih penting daripada membantu rakyat yang sedang dalam kesusahan. Ya, menarik apa yang dikatakan oleh Peja ketika dihubungi Ashraf Awani sebelum beliau masuk ke Istana Kintai itu. Ini antara kata-kata yang saya kira adalah pesan beliau kepada mereka ataupun individu yang bakal menjadi Menteri Besar selepas ini. Dan katanya jawatan yang disandang bukanlah sesuatu yang harus dijadikan modal untuk mendabik dada. Jawatan itu tidak membawa ke mana-mana. Sebagai Menteri Besar, bila dikubur, malaikat tak tanya saya Menteri Besar atau tidak. Saya kira artikel ini antara yang mendapat perhatian di Ashraf Awani sendiri. Ya, dan kita lihat ini antara reaksi yang kami dapatkan daripada Peja. Tetapi selepas ini apa yang kita tahu, satu, pastinya akan ada impak kepada hubungan antara UMNO dan Bersatu dan pastinya secara keseluruhannya kepada Kerajaan Perikatan Nasional yang sudah pun berdepan dengan beberapa cabaran pada tahap persekutuan. Tetapi kita tahu daripada 48 yang tidak menyokong Peja, kita membuat kiraan sendiri. Kita tahu PAS menolak dan kita tahu juga ahli-ahli Bersatu pastinya menolak juga undi tidak percaya itu. Mereka menunjukkan sokongan, itu kita tahu daripada PAS dan Bersatu. Tetapi apabila individu yang mengusulkan undi percaya sendiri adalah daripada UMNO, kita tahu pastinya ada beberapa daripada UMNO sendiri yang tidak menyokong kepimpinan beliau dan ini pastinya menunjukkan mungkin leverage ataupun cabaran yang UMNO ada terhadap Kerajaan Perikatan Nasional, mungkin ingin menunjukkan leverage yang lebih besar terhadap pembentukan kerajaan negeri yang baharu. Ini pastinya mencerminkan realiti politik pada tahap persekutuan juga. Apabila undi percaya usul tersebut belum lagi dikemukakan tapi ada pada sidang Dewan Rakyat terhadap kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan dalam masa yang sama, bukan saja di Perak dan pada tahap persekutuan, kita juga nak lihat apa impaknya kepada negeri lain. Ini pandangan yang dikongsikan Profesor Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center. Katanya beberapa kerajaan negeri seperti Johor dan Kedah juga berdepan risiko krisis politik seperti yang berlaku di Perak. Dan katanya ia sekaligus memberi cerminan di peringkat nasional dan situasi itu juga jelasnya berkemungkinan boleh mencetuskan satu jajaran baharu politik di Malaysia. Kita dengarkan apa yang dikatakan. Saya melihat melihat lebih kepada dalam konteks senario hari ini, kalau kita lihat lebih kepada beberapa negeri yang boleh mengalami masalah yang sama seperti di Johor, Perak dan Kedah contohnya. Tetapi kita melihat juga bahawa ini lebih merupakan tekanan kepada penjajaran politik di peringkat nasional. Saya kira ia merupakan sebahagian daripada refleksi apa yang berlaku di peringkat nasional, terutamanya dalam pembentuk pemuafakan nasional di antara PAS, UMNO dan Bersatu dalam membentuk satu jajaran baru politik Malaysia. Ya, bila kita melihat apa reaksi pemimpin ketika ini, salah seorangnya adalah pemimpin dari Bersatu sendiri. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam satu kenyataan media meluahkan rasa kesalnya berhubung situasi yang berlaku dalam persidangan Dun Perak semalam dan katanya Biro Politik Parti Pribumi Bersatu Malaysia dalam mesyuaratnya petang semalam menzahirkan rasa amat kesal dengan apa yang berlaku dan Bersatu ambil maklum bahawa usul keyakinan majoriti ahli Dewan terhadap
Menteri Besar Perak telah ditolak oleh UMNO dan Pakatan Harapan, dan tambah Hamzah Bersatu sentiasa berpegang teguh dengan prinsip persefahaman dan kerjasama yang terbentuk antara parti kerajaan PN sejak awal tahun ini demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Dan manakala kita juga dapatkan ada mendapat reaksi daripada salah seorang wakil BN Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa juga menyatakan rasa tidak gembira dengan apa yang berlaku dalam arena politik Perak. Dan beliau pada masa sama mendedahkan bahawa pemimpin UMNO juga tidak berpeluang untuk berbincang mengenainya di peringkat Biro Politik ataupun Majlis Kerja Tertinggi MKT, dan sejujurnya katanya saya tidak gembira dengan apa yang berlaku dan saya berdoa agar perjuangan yang seharusnya mengutamakan solidariti dan perpaduan ummah tidak terjejas. Itu antara yang kita petik dari ucapan Anwar Musa di Twitter pada semalam. Ya, selain daripada Bersatu UMNO, kita tahu dalam Perikatan Nasional kita juga dapatkan reaksi daripada PAS seperti yang dinyatakan tadi, mereka menetapkan untuk tidak menyertai usaha pembentukan Kerajaan Negeri Perak yang baharu. Kata Setiausaha Agungnya Datuk Tauhidin Hassan dalam satu kenyataan juga mengesahkan 3 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN PAS memberikan sokongan kepada Menteri Besar dalam usul yang dibuat di Dun Perak semalam. Jadi kita tahu dalam 10 yang menyokong itu ada PAS, ada Bersatu, mungkin beberapa daripada UMNO juga, tetapi kita tahu juga ada antara ahli UMNO yang juga tidak menyokong, dan pastinya yang selebihnya adalah daripada pihak pembangkang. Dan ini antara perkara yang kita boleh jangkakan dalam masa yang terdekat, pembentukan kerajaan baharu, walaupun ada yang dikatakan kerajaan masih kekal status quo, hanya jawatan Menteri Besar saja yang diubah, tetapi kita tak tahu lagi, semuanya masih tidak tentu. Dan seterusnya apa hubungan UMNO dan Bersatu pada peringkat nasional di negeri-negeri lain, itu juga akan menjadi persoalan yang besar dan juga menjurus kepada persoalan kestabilan kerajaan Perikatan Nasional pada peringkat persekutuan. Itu yang akan kami bawakan dalam laporan kami sepanjang hari ini dan hari-hari akan datang. Dan selepas ini kita nak lihat pula kepada berita lain. Pastinya tumpuan masih lagi berada pada COVID-19, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Seperti yang Naila katakan, kita akan bawakan update terbaru mengenai COVID-19 yang mana jangkitan baru mencatatkan 1,141, manakala 1,144 adalah kes sembuh. Tiada kematian dicatatkan semalam. Dan ini perkembangan yang dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa dari Tan Sri Dr. Noor Hisham sendiri yang berkata jumlah itu daripada jumlah itu terdapat 3 kes import yang dilaporkan yang menerima jangkitan daripada luar negara, dan kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 dalam negara kita sekarang ini berjumlah 10,799 kes, manakala kes keseluruhan untuk cumulative kes adalah sebanyak 70,236 kes. Ya, seperti yang visual kami paparkan ini antara maklumat yang anda perlu tahu dalam sidang ataupun kenyataan media yang dikeluarkan oleh KKM semalam dengan beberapa maklumat tentang kluster juga. Kalau kita lihat mengikut negeri dan kawasan, Lembah Kelang masih lagi mencatatkan pertambahan kes tertinggi dengan sebanyak 578 kes, diikuti Selangor dan Sabah masing-masing mencatatkan 320 kes dan wilayah persekutuan 256 kes. Dan kita lihat kebanyakan kes-kes baru di Lembah Kelang ini mungkin menjurus kepada kluster membabitkan tempat kerja dan juga pekerja-pekerja asing. Kita tahu penularan di tempat penginapan mereka itu antara punca kluster, dan kita tahu juga kebanyakan tempat kerja dengan pekerja asing ini banyak melakukan saringan ujian COVID-19 ketika ini. Tetapi ini tidak bermaksud tiada kes penularan tempatan dalam komuniti kita sendiri yang tidak membabitkan pekerja asing ataupun tempat kerja. Kita sendiri juga ada lagi merekodkan kes-kes positif dalam komuniti. Jadi masih lagi perlu berwaspada. Tapi dalam masa yang sama, pasti ramai yang semakin positif. Kita lihat sentimennya apabila banyak perkembangan positif tentang vaksin baru-baru ini, dengan kerajaan telah pun ada perjanjian dengan COVAX dan Pfizer dan BioNTech. Dan ini laporannya dalam negara apabila 8 hospital menjalankan ujian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19. Kita tahu dalam masa yang sama, kerajaan juga ada menjalankan ujian klinikal vaksin COVID-19 dari China yang akan dijalankan di 8 hospital bawah KKM, antaranya termasuk Hospital Ampang, Hospital Umum Sarawak, Hospital Sungai Buloh, Hospital Pulau Pinang, Hospital Seberang Jaya,
Taiping, Sultan Abahayah dan juga Raja Permaisuri Bainun di Perak. Dan setakat ini, KKM belum lagi menerima sebarang laporan klinikal fasa 3 tapi akan memulakan ujian tersebut. Dan vaksin ini kita tahu adalah vaksin virus yang tidak aktif dibangunkan oleh Institut Biologi Perubatan di Beijing. Dan kita ingin lihat sama ada vaksin ini berkesan dari segi keselamatan dan juga keberkesanannya dalam populasi kita. Ia mungkin berfungsi dalam populasi lain, tetapi bagaimana di Malaysia ini, saya rasa mungkin akan meredakan sedikit kebimbangan orang ramai apabila kita lihat kebanyakan vaksin dibangunkan di Eropah, di Amerika dan juga di China. Tapi adakah ia akan ada keberkesanannya yang sama, selamat, dan juga kita tahu semalam ada mesyuarat untuk melihat sama ada ia sesuai digunakan untuk umat Islam ataupun tidak. Itu antara faktor-faktor titik berat yang faktor-faktor yang dititik beratkan oleh pihak berkuasa dalam kita mengedarkan vaksin dalam masa terdekat ini. Dan dalam masa yang sama, KKM juga ada memaklumkan bahawa sedang mempertimbangkan untuk memendekkan tempoh kuarantin bagi pelawat yang masuk Malaysia. Dan katanya mereka masih mengkaji polisi lama berkaitan kuarantin 14 hari dengan pelawat dan akan menjalani ujian pada hari pertama dan 13 atau sekiranya mereka mempunyai simptom semasa di kuarantin. Namun kita sedang meneliti dengan lebih banyak data dalam menentukan sama ada akan memendekkan tempoh kuarantin kerana terdapat beberapa negara yang mengenakan kuarantin antara 7 hingga 10 hari dan ini antara perkembangan yang sangat baik ketika ini dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Pertama, vaksin itu sedang kita uji di beberapa hospital yang terpilih dan kedua, tempoh masa kuarantin itu dipendekkan. Rasanya banyak perkara yang dapat dilakukan sekiranya kuarantin 14 hari itu dipendekkan dan bagaimana cara ataupun modus operandi yang lebih baik digunakan dalam menangani ataupun menjalankan kuarantin terhadap pelawat ataupun orang dari luar negara ke dalam negara. Sebab kalau kita tahu, kita lihat di negara lain kebanyakannya tidak meletakkan kuarantin selama 14 hari. Ada juga negara yang hanya menetapkan kuarantin selama 10 hari kerana itu tempoh vaksin atau tempoh virus tersebut aktif dalam badan kita dan sekiranya kita dah menjalani ujian saringan sebanyak 2 kali didapati negatif, berkemungkinan dapat selamat kembali ke komuniti dan dapat bercampur, bergaul dengan orang lain dan tidak ada risiko jangkitan selepas 10 hari itu. Jadi itu antara penilaian risiko yang masih lagi dijalankan KKM ketika ini dan kita tahu tiada siapa yang selamat daripada risiko jangkitan COVID-19 ini, sesiapa sahaja boleh dijangkiti dan antara berita yang menggemparkan rakyat Malaysia sebelum ini adalah apabila selebriti, artis, penyanyi Alif Satar sebelum ini sendiri positif COVID-19 dan ini kita lihat juga sepanjang beliau berada menerima rawatan, beliau juga banyak memaknai update mengenai kesihatan beliau dan juga situasi ketika menerima rawatan itu. Tapi ini yang kami laporkan selepas 12 hari menerima rawatan di Hospital Melaka, penyanyi tersebut berkongsi kegembiraan telah pun disahkan sembuh daripada COVID-19 pada Jumaat. Katanya beliau sudah pun kembali ke pangkuan keluarganya di Kuala Lumpur dan akan mengambil masa beberapa hari sebelum kembali bekerja. Ya, dan ini merupakan kalau kita tengok waktu yang diambil untuk menerima rawatan adalah 12 hari, sangat lama. Dan itu sebenarnya kalau anda dijangkiti COVID-19, itulah hari yang anda perlu tempuh untuk menerima rawatan. Dan kita ucapkan juga semoga baik-baik saja untuk keluarga Alif sebab kita tahu Sayyidina Alif datuknya juga dijangkiti positif COVID-19 dan kita harapkan setakat ini beberapa selebriti pun telah mengadakan saringan susulan daripada berita mengenai Alif ni positif tapi tidak ada yang positif nampaknya. Dan itu antara berita COVID-19 yang kami bawakan di astroawani.com, tetapi pastinya tumpuan pada hari ini kami akan juga lihat kepada isu banjir yang kita tahu semalam kami laporkan juga situasi banjir semakin teruk di kawasan pantai timur di Kelantan dan di Terengganu dan kami juga bawakan laporan langsung daripada wakil-wakil kami menceritakan tentang beberapa pusat pemindahan sementara yang telah pun dibuka. Meteorologi Malaysia semalam ada mengeluarkan amaran cuaca buruk dan telah meningkatkan tahap bahaya situasi banjir di kawasan pantai timur ini. Ya, kalau kita lihat banjir di Kelantan, Pahang terus mencatatkan peningkatan jumlah mangsa manakala situasi banjir di Terengganu pula dilihat beransur pulih. Itu antara perkembangan terbaru
terbaru yang boleh kami bawa jam ini, dan jumlah mangsa banjir yang dipindahkan di Kelantan setakat ini adalah 323 orang sehingga pukul 5 petang semalam, dan berbanding 283 pada sebelah pagi itu, kita nampak ada 100 lebih peningkatan di situ. Dan kalau kita tengok info bencana JKM, Jajahan Tanah Merah dan Pasir Mas menjadi jajahan yang terbaru terjejas banjir selepas Kota Baru dan Pasir Putih, dengan kini 11 pusat pemindahan sementara PPS dibuka berbanding 9 PPS pagi tadi. Dan pada jumlah itu, seramai 8 mangsa dari 2 keluarga ditempatkan di PPS di beberapa sekolah, ada di Kubang Kual Pasir Mas, manakala di Tanah Merah diletakkan di PPS Balai Raya Padang Kijang. Dan ini antara perkembangan banjir yang perlu anda tahu, dan sekiranya anda berada di tempat yang terjejas, perlu pastikan anda mengambil langkah-langkah berwaspada kerana kita sekarang ni berhadapan dengan pandemik juga, dan dalam masa yang sama kebersihan itu perlu dititik beratkan. Dan bila anda di PPS juga, kami difahamkan oleh Nakma sebelum ini banyak SOP baru yang telah diberikan, antaranya tidak boleh masak di PPS, hanya bekalan makanan yang siap pack saja akan diberikan kepada mangsa yang terjejas di situ. Ya, ini yang kami paparkan ketika ini adalah laman web publicinfobanjir.water.gov.my. Anda boleh dapatkan kemas kini terbaru mengenai kawasan-kawasan yang berisiko banjir, dan juga dalam masa yang sama anda boleh juga ikuti perkembangan daripada meteorologi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia dengan kemas kini situasi cuaca di seluruh negara. Dan itu sahaja perkongsian kami di Awani Pagi jam ini bersama saya Naila Huda Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.